أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الكفي ربنا الكفي قصدنا الكفي وجدنا الكفي لكل الكفي كافنا الكفي وعظيم الكفي. الحمد لله. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat bagi umur, atas nikmat sihat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang berkurniakan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk solat fardu subuh secara berjemaah. Insya-Allah sempena dengan bulan yang penuh dengan berkat ini, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, dan sempena pagi yang penuh mulia di dalam bulan yang penuh mulia, kita belajar pula ilmu yang mulia, iaitu salah satu daripada ilmu fardu ain, ilmu yang wajib kita tuntut. Setiap daripada kita yang mukallaf tidak dapat tidak wajib kita belajar, iaitu salah satu daripada tiga, iaitu ilmu tasawuf, selain daripada ilmu fiqh dan juga ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ataupun ilmu akidah. وقال المصنف Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin, telah berkata al-musannif pengarang kitab Penawar bagi Hati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati akan roh, wa nafa'ana bi 'ulumihi, dan mudah-mudahan Allah memberi manfaat akan ilmunya buat pengarang, buat beliau yang mengarang kitab ini, dan lebih-lebih lagi kepada kita yang belajar akan ilmu ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sampai kita pada muka surat 43, pasal yang kelima pada menyatakan faraj. So, tuan-tuan, kita sambung bacaan kitab kita seperti mana bulan lain. Sebelum kita baca kitab pasal yang kelima ini, suka saya buat kesimpulan berkaitan dengan pasal yang keempat yang kita belajar, itu pasal yang berkaitan perut. Kesimpulan yang boleh kita buat berkait dengan pasal yang keempat pada menyatakan perut ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perut pada kita kerana perut ini mendatangkan faedah dan manfaat untuk kita, sama ada kegunaan dunia dan juga untuk faedah dan manfaat akhirat. Jadi setiap daripada anggota yang Allah jadikan kepada kita, selain daripada perut, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semuanya yang pertama sekali Allah jadikan tujuannya untuk kenal akan Allah. Apabila kita melihatkan diri kita, apa binafsihi afala tubsirun, apakah pada diri kamu tidakkah kamu melihat? Yang ini daripada diri kita, kita melihat
Sebelum kita melihat akan dalil-dalil yang lain yang luar daripada tubuh badan kita, apabila kita melihat diri kita, ke mana saja kita pergi, pasti kita akan ingat kepada Allah. Sesungguhnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tidak ada satu makhluk pun yang berkuasa mencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa mencipta. Dan sebaik-baik penciptaan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke mana saja kita pergi, kita melihat kepada rambut kita, kita ingat kepada Allah, bahawa ini adalah dalil wujudnya Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kepada hidung kita, kita melihat kepada kedua mata kita, kita melihat kepada gigi kita, kita melihat kepada lidah kita, kita melihat kepada kedua telinga kita, kita melihat kepada perut kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita, kemaluan kita. Kesemuanya adalah dalil merujukkan kepada ada satu kuasa yang Maha Kuasa, yang Maha berkuasa menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha cantik penciptaannya, Maha sebaik-baik penciptaan. Tidak ada satu makhluk pun yang berkuasa menciptakan, walaupun sehelai rambut sekalipun. Jadi pertama sekali tujuan Allah jadikan panca indera kita ini ialah pertama sekali untuk ingat ataupun untuk kenal kepada Dia. Dan juga iaitu apabila sihat perut dan segala isi di dalam perut kita ini, maka sihatlah segala anggota yang lain. Perut dikatakan antara anggota yang terpenting sekali berbanding dengan jantung, kerana di dalam perut terkandung jantung dan segala isi dalam tubuh badan kita terkandung di dalam perut. Seperti mana kata Nabi SAW, kebanyakan perut berpunca, kebanyakan penyakit datang daripada perut. Jadi punca segala penyakit datang daripada perut kita. Jadi bergantung kepada makan dan minum kita, dan apa juga yang kita isi di dalam tubuh badan kita yang masuk ke dalam perut itu adalah penting bagi menjamin kesejahteraan ataupun kesihatan kepada segala organ-organ yang ada di dalam perut. Sekiranya sihat segala anggota yang ada di dalam perut itu, jantung, limpa, buah pinggang dan lain-lain, nescaya sihatlah perut kita. Apabila sihat perut kita, maka kuatlah kita untuk buat ibadat, bersemangatlah kita untuk buat ibadat, dan segala pekerjaan dunia dan akhirat dapat kita laksanakan dengan lancar sekiranya sihat perut kita itu. Maka sihatlah segala anggota yang lain jika sihat perut itu. Maka mudahlah untuk kita nak buat ibadah sebab sihat tubuh badan kita. Kesimpulannya kedua, cara kita nak bersyukur atas nikmat perut yang Allah Subhanahu wa taala dah bagi pada kita ialah dengan jaga sungguh-sungguh perut kita daripada makan dan minum yang haram, dan yang lebih-lebih lagi yang syubhah yang seringkali kita pandang remeh. Antara setiap anggota ataupun setiap perkara yang Allah jadikan pada kita, sama ada, terutama sekali segala daripada yang ada di tubuh badan kita, daripada hujung rambut sehingga hujung kaki, merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut nikmat, maka wajib untuk kita mensyukuri atas nikmat. Seperti mana Allah jadikan tulang ataupun sendi-sendi yang ada di dalam tubuh badan kita, seperti mana kata para ulama ataupun dalam hadis Nabi SAW menyebutkan di dalam tubuh badan anak Adam itu ataupun di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Jadi wajib atas kita bersyukur ke atas jumlah tiap-tiap sendi kita. Maksudnya tiap-tiap hari kita kena sedekahkan mengikut jumlah sendi kita. Kalau 360 sendi, maksudnya tiap-tiap hari sekurang-kurangnya RM360 contoh. Wajib kita sedekah. Tetapi Nabi SAW berkata, sekiranya kamu melaksanakan solat sunat duha 2 rakaat, nescaya kamu sudah memadai dengan bersyukur atas nikmat 360 sendi. Jadi tiap-tiap hari apabila masuk waktu duha, kita solat sekurang-kurangnya 2 rakaat, kita dah dikatakan bersyukur atas nikmat sendi yang Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah, kata para ulama, sekiranya kita melazimi solat sunat duha tiap-tiap hari dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah dan bukannya kerana nak rezeki, bukannya kerana nak duit dan sebagainya, nak jadi kaya dan sebagainya, tapi sekiranya ikhlas semata-mata nak bersyukur atas nikmat 360 sendi yang Allah kurniakan kepada kita itu,
Kata para ulama, sekiranya kita melazimi dengan ikhlas beribadah kepada Allah sekurang-kurangnya 2 rakaat sunat duha, pasti ataupun nescaya Allah akan sihatkan anggota tubuh badan kita, ataupun Allah kuatkan tubuh badan kita dengan kekuatan sendi 360 sendi itu, insya-Allah. Yang ketiga, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada perut, begitu juga kita wajib bersyukur. Selain daripada kita bersyukur atas nikmat perut tu dengan jaga sungguh-sungguh daripada masukkan apa-apa juga makanan dan minuman yang haram. Pastikan jangan masuk ke dalam perut kita benda-benda yang haram. Pastikan yang betul-betul jelas halal. Dan lebih-lebih lagi yang sering kali manusia pandang remeh ialah masalah syubhah. Syubhah ni ataupun sama-sama ataupun tidak pasti sama ada ia haram ataupun yang halal, dia duduk di tengah-tengah. Kebanyakan manusia pandang remeh buat syubhah. Kerana syubhah ni boleh mengotorkan hati kita, boleh mengotorkan jiwa kita, boleh mempengaruhi amal ibadah kita, dan boleh mempengaruhi penerimaan makbul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada syubhah dalam diri kita, ataupun lebih-lebih lagi yang haram, kerana syubhah mendekati yang haram. Kerana Nabi SAW menyebutkan al-haram bayyin, sesungguhnya haram itu jelas. Nampak kita yang haram itu jelas. Ya, halal bayyin, dan halal itu jelas. Kita tahu yang halal itu jelas, tidak ada ragu-ragu di situ disebut halal. Maka yang kita selalu pandang enteng ataupun pandang remeh ialah masalah syubhah. Apabila kita ambil suatu benda makanan atau minuman, walaupun dari segi zahirnya nampaknya halal, tetapi apabila hati kita berkata-kata, ia haram ke, halal ke, bersih ke, tak bersih ke, ada situ masalah syubhah. Walaupun pada zahirnya kita nampak halal, tetapi sekiranya hati kita ada taradud ataupun teragak-agak, maka tinggalkan, kerana di situ ada syubhah. Sebab hati kita tak pernah tipu, tuan. Allah jadikan hati kita ni satu peralatan, kata apa, satu anugerah daripada Allah, berkaitan rahsia-rahsia Allah akan Allah zahirkan pada hati kita. Dan seperti mana kata Nabi SAW, seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ma kadzaba fuadu ma ra'a, tidaklah mendustakan hati apa yang dilihat. Hati kita tidak pernah tipu kita. Apabila kita nak buat sesuatu benda, apabila hati kita teragak-agak, maka tinggalkan pekerjaan. Begitu juga kalau kita buat solat istikharah, solat hajat dan sebagainya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita apa-apa juga yang kita nak buat ni sama ada berkat ataupun elok untuk kita. Apabila selesai kita melakukan istikharah dan sebagainya, hati kita, kalau kita nak buat sesuatu benda lancar, hati kita tenang, hati kita, maka teruskan nak buat. Tapi sekiranya teradud ataupun teragak-agak, maka tinggalkan, kerana ia tak elok untuk kita. Seperti mana Nabi Adam AS berpesan kepada kita, dan ketika aku nak makan buah khuldi dulu, hatiku teragak-agak, adakah aku nak makan seperti mana buah khuldi ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala larang aku makan. Sedangkan penasihat Iblis berkata, mustahil di dalam syurga ni ada satu buah yang kita tak boleh makan, sedangkan syurga ini adalah tempat nikmat. Mustahil ada satu pokok ataupun satu buah yang kita tak boleh makan. Tapi hatiku berkata-kata di antara perintah Allah dan juga nasihat yang diberikan oleh Iblis, maka aku pun memakannya tanpa menghiraukan kata hatiku. Saya dengan disebabkan itu, sebab musabab daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada aku dan letakkan aku di bumi. Jadi begitu juga kita, kalau kita nak buat satu pekerjaan tu, kalau pekerjaan itu baik, nescaya hati kita akan lancar ataupun akan tidak ada pertikaian. Hati kita tidak akan pertikaian apa perbuatan itu. Sekiranya kita nak buat sesuatu, hati kita akan berkata-kata dan taradud ataupun ia tak ia ataupun teragak-agak, maka tinggalkan pekerjaan itu kerana syubhah. Begitu juga lebih-lebih lagi bab makan, kerana Nabi kata, perhatikanlah apa yang kamu masukkan dalam perut kamu, kerana sekiranya yang kamu masukkan dalam perut kamu itu yang haram ataupun yang syubhah, dan saya pasti yang aula ataupun yang layak untuk memakankan anggota-anggota yang haram hasil daripada
makanan atau minuman yang haram atau syubhah, api neraka yang layak untuk makan. Maka perhatikanlah sungguh-sungguh, kata Nabi SAW. Jadi itu cara pertama untuk kita bersyukur atas nikmat perut. Jaga sungguh-sungguh perut kita daripada masukkan apa-apa juga makanan dan minuman yang haram, lebih-lebih lagi yang syubhah. Begitu juga kita wajib bersyukur atas nikmat perut yang ada pada kita dengan jaga sungguh-sungguh perut kita daripada makan dan minum dengan berlebihan sampai sengkak perut ataupun terlalu kenyang. Ini pun kalau siapa-siapa yang lazim biasa perut dia kenyang, maka dia tidak termasuk di kalangan orang yang bersyukur atas nikmat perut, kerana ia kufur nikmat daripada Allah. Kerana Allah melarang kita daripada perut kita penuh, sentiasa penuh, pagi dengan sarapan pagi, sampai makan sampai kenyang, tengah hari makan tengah hari sampai kenyang perut, kemudian dengan makan petang, kemudian makan malam, kemudian makan tengah malam dan lain-lain. Jadi puasa Ramadan ni, Allah jadikan Ramadan adalah salah satu cara untuk kita melatih perut kita, supaya kurangkan makan. Bukan sekadar untuk bulan Ramadan sahaja. Apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita kena bawa intipati ataupun pelajaran ataupun latihan yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ini. Saya kita kekalkan 11 bulan yang selebihnya. Jadi bulan Ramadan akan jadikan untuk kita belajar ataupun melatih diri kita untuk bangkit solat malam, untuk tiap-tiap hari tak tinggal baca Quran, untuk tiap-tiap hari makan hanya sekadar-kadar saja. Jadi melatih kita banyakkan sembahyang sunat. Sebab tu kita digalakkan di dalam bulan Ramadan hanya untuk solat sunat tarawih, kerana solat sunat tarawih tidak ada dalam bulan-bulan lain. Kita perbanyakkan sembahyang, jangan kita kurangkan sembahyang. Kerana Nabi kata orang yang faqih ataupun yang faham akan agama itu, dia panjangkan sembahyang, dia pendekkan khutbah ataupun pidato. Itu orang faqih ataupun orang yang faham agama ataupun orang yang alim agama. Dan bila mereka yang membanyakkan sembahyang dan memendekkan bercakap. Tapi kebanyakan kita hari ini nak panjang bercakap, nak mengelokkan percakapan kita supaya banyak pengikut, follower dan sebagainya. Tapi kita tidak banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan, intipati Ramadan ini adalah untuk kita melatih diri kita supaya mengurangkan makan. InsyaAllah sekiranya kita kekal dalam keadaan macam tu, InsyaAllah di bulan-bulan yang lain kita boleh kurangkan makan. Jadi hanya orang yang menjaga makan, menjaga perut dia daripada makan sampai terlalu kenyang, orang-orang ini saja dikatakan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa kenyang, sentiasa makan berkali-kali sampai sengkak perut, orang ini tak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita banyak makan, maka perut kita akan buncit. Seperti mana satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjalan, tiba-tiba dia nampak seorang lelaki yang perutnya buncit. Dia pun panggil lelaki itu, dia ketuk, dia tepuk perut lelaki itu. "Mahadhi," dia kata, ini apa benda ni? Perut kamu macam ni. Lelaki itu jawab, "Barakatuh min Allah." Ini berkat kurniaan daripada Allah. Jawab Sayyidina Umar, bal azabu min Allah, bukan barakat daripada Allah ni, bahkan azab ataupun balak daripada Allah perut kamu macam ni. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu panggil semua orang yang ada kat situ, kemudian dipanggil orang-orang yang ada di keliling situ. Dia kata, "Hai sekalian manusia, jauhilah kamu semua daripada perut kamu yang besar ataupun buncit ni, kerana dia akan menghalang kamu, akan beratkan badan kamu daripada solat dan ibadat, dan juga dia boleh merosakkan ataupun boleh mendatangkan penyakit-penyakit kepada organ-organ ataupun segala perkakas yang dia ada di dalam perut kamu itu. Maka makanlah ikut kadar saja dan janganlah melampau. Maka ia akan mendatangkan semangat ataupun kekuatan untuk kamu buat ibadat, dan ia boleh menjaga kamu daripada sifat boros atau membazir. Kerana membazir ini ialah sifat syaitan. Sesungguhnya orang yang bazir itu adalah saudara syaitan.
Al-mubadzirun kanu ikhwan syaitan. Semua sifat membazir itu adalah, siapa-siapa yang ada sifat membazir itu, dia itu adalah saudara syaitan. Yang keempat, kesimpulan dapat kita buat daripada anggota perut ini, seperti mana yang Nabi SAW sebut di dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, orang Islam yang sempurna iman, orang Islam yang sempurna iman akan makan dan minum dengan satu perut. Nabi kata orang yang Islam yang betul-betul sempurna iman. Kalau kita nak jadi orang yang iman, orang Islam yang sempurna iman, pastikan setiap kali kita makan ataupun minum dengan satu perut. Maksudnya makan dengan kadar-kadar sahaja, bukan dengan berlampau. Dan orang-orang kafir akan makan dan minum dengan 7 perut. Nabi kata orang kafir, sifat orang kafir ataupun orang bersifat dengan sifat orang kafir ini, dia makan dengan 7 perut. Nabi nak kias di sini bahawa makan orang kafir ini ataupun orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni makan dia berlampau-lampau. Seumpama dia ada 7 perut, sentiasa duk layan nafsu, ikut kata nafsu. Sedap, bila sedap dia makan selalu. Mantau viral di sana sini, kedai-kedai ataupun makan-makan, dia akan pergi ke sana dan ke sini untuk layan nafsu. Jangan kita jadi seperti mana orang kafir, makan melampau-lampau. Seumpama Nabi kata makan dengan 7 perut. Orang beriman hanya makan dengan 1 perut, kadar-kadar. Cukuplah bagi orang Islam yang beriman itu makan kadar-kadar sahaja untuk kuatkan tulang belakang. Kita makan tu untuk kuatkan tulang belakang itu, supaya bagi tenaga pada kita untuk kita bekerja, kita buat ibadat dan lain-lain. Cukup sekadar untuk kuatkan tulang belakang tubuh badan. Dan andai kata kalau makan dan minum, kalau kita nak makan ataupun kita nak minum dengan lebih sikit, Nabi kata maka bahagikan perut kita kepada 3 bahagian. Nabi kata kalau kita nak makan lebih sikit, bahagikan perut kita kepada 3 bahagian. 1/3 yang pertama kita isi makanan, 1/3 yang kedua kita isi minuman, dan 1/3 yang selebihnya tu kita simpankan untuk ruang untuk kita bernafas. Jangan tidak ada nafas langsung sampai sengkak perut, sampai kenyang perut, sampai kembung perut, sampai kita tak boleh bernafas. Maka kita terkeluar. Ini sekurang-kurang. Kalau kita nak masuk ataupun nak jadi orang Islam yang sempurna iman, sekurang-kurang kita kena bahagi perut kita kepada 3 yang 1/3 yang pertama kita isi makanan, 1/3 yang kedua kita isi minuman, 1/3 yang ketiga kita biarkan kosong untuk ruang untuk kita bernafas. Sekiranya kita tak buat, kita isi ketiga-tiganya, ketiga-tiga perut dengan makanan dan minuman, secara kita terkeluar daripada orang Islam ataupun terkeluar daripada kategori orang Islam yang sempurna iman. Allah sikit dah. Surah 43, pasal yang kelima pada menyatakan faraj ataupun kemaluan. Seperti mana perut, faraj ataupun kemaluan juga Allah jadikan pertama-tama sekali untuk ma'rifah ataupun untuk kenal kepada Allah. Dan juga anggota yang Allah jadikan pada kita ni untuk kita salurkan kepada taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya ke arah maksiat ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang kelima pada menyatakan faraj, ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia faraj ataupun kemaluan itu bagi engkau kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Jadi tujuan utama Allah jadikan kemaluan untuk kita ialah untuk manfaat ataupun faedah akhirat, untuk kita jadikan sebagai satu modal untuk kita menjana pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengadakan anak baginya. Jadi anak yang Allah bagikan dengan sebab musabab daripada kemaluan yang Allah bagi pada kita ini untuk menghasilkan anak itu. Jadi anak ini kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita maka dia boleh mendatangkan pahala buat kita kedua ibu bapa. Kalau kita salah guna ataupun salah didik anak-anak kita, maka kita dan anak-anak kita akan
masuk dalam neraka. Sepatutnya dapat pahala tetapi dapat dosa. Kerana anak itu adalah amanah, isteri juga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Artinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, berkahwinlah kamu. Nabi suruh kita menikah, berkahwin. Nescaya pasti kamu akan mendapat anak-anak, insya-Allah dengan izin Allah, seperti mana adat yang menjadikan sebab musabab dengan percantuman ataupun antara kahwin di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang berkahwin itu, insya-Allah dengan izin Allah akan kebiasaan pada adatnya Allah akan bagi anak, melainkan dengan sebab-sebab tertentu ataupun dengan kehendak Allah, maka Allah tidak bagi dia anak itu atas kehendak Allah. Tapi kebiasaannya pasti orang yang berkahwin itu kepada adatnya pasti akan ada anak. Maka bahawasanya aku bermegah-megah, aku sangat suka, aku sangat rasa hebat diri dengan kamu ke segala umat pada hari kiamat, kerana umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling ramai sekali di akhirat. Nabi berbangga-bangga dengan umat yang paling ramai berbanding dengan umat-umat yang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatan jariyatan wa 'ilmin yanfa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Artinya apabila mati, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam itu, nescaya inqata'a 'amaluhu, nescaya putuslah segala amal. Peluang untuk dia buat ibadat, peluang untuk dia mencari pahala, apa-apa juga yang berkaitan dengan ganjaran di akhirat, maka terputus di situ apabila matinya dia. Illa min thalas, melainkan 3 perkara yang terus mengalir pahalanya walaupun dia duduk di dalam alam barzah beribu-ribu tahun sekalipun sebelum dibangkitkan daripada kubur, nescaya pahala itu sentiasa mengalir baginya. Sedekah jariyah, yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang jariyah, yang mengalir, sentiasa mengalir, iaitu sedekah yang umpama wakaf, umpama kita buat satu benda yang untuk kegunaan umum, seperti mana kita wakafkan tanah untuk buat kubur, masjid, kita alirkan sungai, kita buat jalan dan sebagainya untuk kegunaan umum, dan maka itu dikatakan sedekah yang sentiasa berjalan. Selagi mana ada benda yang kita buat tu, yang kita infak, yang kita wakafkan itu, nescaya pahala kita mengalir walaupun kita dah mati lama. Yang kedua, ilmu yang yunfa'u bihi, ataupun kita ada ilmu yang kita ajar kepada orang dan orang mengambil manfaat daripada ilmu yang kita ajar tu, maka selagi mana dia beramal dengan apa ilmu yang kita ajar, kebaikan kepada dia, selagi mana dia beramal dengan ilmu kita yang kita ajar itu, nescaya mengalir pahala untuk itu. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'u lahu, yang ketiga, anak yang soleh. Kita ada anak yang soleh, kita ada anak kita didik dengan ilmu agama, kita didik dengan ilmu adab dan sebagainya, dan dia biasa mendoakan kita, dia biasa buat kebaikan hasil daripada didikan kita, hasil daripada ajaran kita, nescaya mengalir pahala walaupun dia tak berdoa sekalipun. Lebih-lebih lagi kalau dia berdoa, lebih-lebih lagi pahala mengalir. Seandainya hasil daripada didikan yang baik yang kita ajar kepada dia tu, dia buat kebaikan, nescaya mengalir pahala untuk kita juga walaupun kita dah mati. Tapi seandainya keburukan yang dia buat, kejahatan yang dia buat, nescaya itu untuk diri dia, dia tak ada kaitan dengan ibu. Hadis riwayat Imam Muslim. Berkata Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anak, tiada segala amal yang jahat-jahat. Kata Syekh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, anak-anak yang kita didik dengan kebaikan dan amal yang soleh, dia lakukan kebaikan, dia lakukan amal soleh, dan saya mengalir pahala pada kedua ibu bapanya. Dan tidak, dan kalau dia buat kejahatan, maksudnya kita tidak ada kaitan. Tapi seandainya dia buat kebaikan, mengalir pahala untuk itu. Demikian lagi menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi engkau akan faraj ataupun kemaluan kerana kegunaan dunia, bukan sekadar untuk
akhirat, bahkan untuk dunia pun akan jadi kelebihan manfaat, iaitu bersedap-sedap dengan jima. Kerana nak menghasilkan anak tu tak dapat tidak melainkan dengan jima. Tapi pastikan jima itu dengan cara yang halal, seperti mana yang Allah perintah. Dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat daripada jima. Hasil daripada jima itu Allah takdirkan dapat anak, maka bersedap-sedap bukan sekadar dengan jima, bahkan bersedap-sedap, bersolok-solok dengan hasil daripada jima itu, iaitu anak. Yang bermula mereka itu isteri kita tu dan anak-anak yang berbagi pada kita tu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Jadi kita kena ingat apa juga yang Allah jadikan di sekeliling kita, harta benda kita, isteri kita, anak-anak kita, dan apa yang ada pada diri kita, semuanya perhiasan. Bila sebut perhiasan, dia hanya menipu daya pada mata, menyedapkan mata dan anggota kita saja, menjadi penyedap, tapi dia bukan hakikat. Kesedapan yang hakikat ataupun nikmat yang hakikat hanya di akhirat. Jadi dunia tu seperti mana Allah sebut, wa mal hayatad dunya illal mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia itu melainkan kesenangan yang menipu daya. Bila kita sebut perhiasan, asalnya tempat tu tidak cantik, tetapi kita letak satu benda untuk menghias di situ. Jadi perhiasan tu menutup keadaan yang tak cantik ataupun menipu orang, pandangan mata orang dengan perhiasan yang kita letak. Pada asalnya tempat tu tak cantik, pada asalnya rumah kita umpamanya tak cantik, kosong macam tu, tapi kita hiaskan dengan cat dindingnya, kita hiaskan dengan perhiasan perabot-perabot, maka nampak cantik. Itulah umpamanya dunia, ataupun segala yang akan jadi kepada kita, anak isteri kita, harta benda yang akan jadikan kepada kita, semuanya hanya perhiasan yang menipu daya. Tapi pastikan jangan kamu tertipu daya. Wala takunu kalladzina nasallah, dan janganlah kamu jadi orang yang lupa kepada Allah. Wa anfusahum, dan janganlah kamu jadi orang yang lupa pada Allah. Dan lupa, bila kamu lupa kepada Allah, maka pasti kamu akan lupa dengan diri kamu. Apa tujuan kamu diutuskan, apa tujuan kamu dihantar ke bumi ini, ke dunia ini. Sepatutnya kamu mencari bekal untuk balik kepada Allah, dan balik bekal, mengumpul bekal takwa untuk kembali kepada Allah. Dan sedangkan kampung kita yang kekal abadi, yang sebetul-betul kampung adalah di akhirat, bukannya dunia. Tapi sekiranya kamu lupa, tertipu daya kamu, terpesona kamu dengan perhiasan-perhiasan yang ada dalam dunia, nescaya kamu akan jadi orang yang lupa kepada Allah. Dan jadilah kamu orang yang lupa pada diri kamu sendiri. Ulaika humul fasiqun. Kalau kamu jadi orang yang lupa kepada Allah, dan lebih-lebih lagi lupa pada diri sendiri, lupa kepada asal tujuan Allah hantar kepada kamu kepada bumi, nescaya kamu jadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa kepada Allah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banu wa zinatul hayatid dunya, surah Al-Kahfi ayat 46. Artinya bermula harta benda, al-malu, harta benda, al-wal banu, dan sekalian anak pinak kita. Zinatul hayatid dunya, harta benda dan juga anak pinak kamu itu adalah perhiasan dunia. Janganlah kamu jadi orang yang tertipu daya dengan perhiasan-perhiasan. Jangan lupakan apa tujuan sebenar kita. Allah perintahkan kita datang kepada bumi ini ataupun ke alam dunia ini. Jangan lupa matlamat dan tujuan. Ambil kadar-kadar sekadar. Nampakkan pada pandangan mata kita dan pada hati kita bahawa ini adalah perhiasan semata-mata. Aku kena gunakan perhiasan ataupun nikmat-nikmat yang Allah bagi pada dunia ini untuk aku menjana pahala dan ganjaran di akhirat, dan bukannya untuk aku lupa kepada dia dan aku lalai dan leka kepada harta benda dunia dan anak pinak, sehingga lupa kepada Allah dan amal ibadah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Ali Imran ayat 14, zuyyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Artinya dihiasi, zuyyana lin-nas, dihiasi bagi sekalian manusia itu, hubbus syahawati, kasih akan syahwat ataupun sangat suka kepada syahwat ataupun keinginan, iaitu daripada minan nisa, akan perempuan, wal bani, dan anak pinak. Jadi itu sifat manusia,
sunatullah ataupun sifat manusia yang Allah jadikan suka kepada satu benda. Terutamanya lelaki Allah jadikan suka kepada, selain daripada suka kepada harta, tapi harta tu pun dia kurang minat lagi. Yang paling dia minat sekali minat nisa, daripada perempuan, wal bani, dan keturunan anak bini. Perempuan pula Allah jadikan dia suka kepada, selain daripada syahwat, suka kepada lelaki, tapi itu bukan matlamat utama. Perempuan Allah jadikan yang paling dia minat sekali harta benda, perhiasan-perhiasan, permata-permata. Sebab itu di akhirat Allah jadikan bagi lelaki ni ganjaran dia selain daripada mahligai dalam syurga, begitu juga Allah bagi dia sekurang-kurangnya 70 isteri daripada bidadari sekurang-kurang, dan 2 isteri daripada perempuan dunia, perempuan ahli syurga yang masuk dunia, itu sekurang-kurang itu bagi lelaki. Kalau perempuan pula Allah bagi dia dengan selain daripada istana dan perhiasan-perhiasan dalam istana, Allah bagi kepada perempuan ni pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan, permata-permata. Sebab itu sunatullah ataupun sifat semula jadi Allah jadi. Bermula mensyukur akan anggota ataupun memelihara daripada diharam seperti zina dan liwat dan mengeluarkan mani lain daripada tangan isteri dan jariah. Cara yang pertama untuk kita bersyukur atas nikmat kemaluan yang Allah jadikan, ialah yang pertama sekali kita kena pelihara faraj kita ataupun kemaluan kita daripada buat zina ataupun lewat ataupun mengeluarkan air mani lain daripada tangan isteri. Kalau kita nak keluarkan air mani, pastikan kalau tangan dengan tangan sendiri berdosa. Ada setengah ulama mengatakan berdosa besar. Tidak ada air yang boleh mengangkat hadas orang yang mengeluarkan mani dengan tangan. Seandainya isterinya uzur, kita lelaki dalam keadaan berkendak, maka boleh diharuskan untuk kita guna tangan isteri kita untuk mengeluarkan air mani, ataupun jariah, ataupun hamba sahaya. Tapi tangan sendiri tak boleh. Dan memeliharanya ataupun memelihara, jaga sungguh-sungguh faraj ataupun kemaluan kita ini daripada yang syubhat. Jaga daripada benda-benda yang sama-sama ataupun tak pasti sama ada halal ataupun haram. Seperti jima pada nikah yang batil. Seperti mana kita jima pada nikah yang tak pasti sama ada itu yang kita nikah tu betul-betul bukan mahram kita, ataupun seorang yang tidak ada kena-mengena langsung dengan kaum kerabat keturunan kita, ataupun kita nikah dengan orang yang ada kaitan dengan mahram kita, ataupun orang yang ada kaitan dengan kaum kerabat kita, dalam keadaan sama-sama itu dia nikah juga, maka nikah macam tu dia kata nikah yang syubhat. Tapi seandainya pasti kita nikah tu memang kita pasti yang kita kahwin tu adalah orang yang ada kaitan dengan mahram kita, maka lebih haram. Itu bukan syubhat lagi, dah haram. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang yang beriman yang mendapat kebenaran, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang beriman yang betul-betul beriman kepada Allah itu, mereka itu akan memelihara akan kemaluan mereka daripada benda-benda yang haram. Pastikan kemaluan kita ataupun syahwat kita itu kita salurkan kepada yang halal, yang betul-betul halal, bukan syubhat, ataupun yang lebih-lebih lagi bukan yang haram. Pastikan yang halal semata-mata. Barulah kita dikatakan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata sikit tuan, insyaAllah pada bulan Ramadan penuh berkat, jangan kita lepaskan peluang. Kemungkinan ini mungkin bulan Ramadan ataupun tahun ini bulan Ramadan yang terakhir buat kita. Kemungkinan selepas daripada ini kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan kita ambil kesempatan bulan Ramadan yang penuh berkat ni. Allah janjikan dengan ampun dosa. Banyakkan berdoa kepada Allah, ampun dosa kita, ampun dosa isteri kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita. Minta Allah ampun segala dosa-dosa kita, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Minta sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, kerana dalam bulan Ramadan adalah bulan mustajab, bulan pengampunan dosa. Minta sungguh-sungguh kepada Allah agar jauhkan kita daripada azab neraka, kerana dalam bulan Ramadan ni juga Allah akan bebaskan sebilangan-sebilangan
daripada hamba-Nya, daripada azab neraka. Kerana di pintu neraka dan di pintu syurga dah tulis nama kita. Sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka, terutamanya ahli neraka, nama-nama kita dah ditulis di situ. Kemungkinan kita salah satu nama yang ada di situ. Mudah-mudahan Allah sepanjang bulan Ramadan penuh berkat, kita minta sungguh-sungguh menangis kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita, isteri kita, anak-anak kita, kawan kerabat kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita daripada azab di neraka. Gunakan peluang bulan Ramadan ini. Kemungkinan takut-takut kita tak ada kesempatan lagi di bulan Ramadan akan datang. Gunakan juga bulan Ramadan yang penuh berkat untuk menambah amal ibadat kita, kerana pahala ibadah sunat yang kita lakukan diganda-gandakan seperti mana amalan fardu. Manakala amalan fardu yang kita buat diganda-gandakan sehingga 700 kali ganda, ataupun dilebih-lebihkan lagi, lebih daripada itu lagi, kerana Allah Maha Pemurnia. Jadi mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ni, dan Allah kurniakan anugerah yang terbesar di dalam bulan Ramadan ni, iaitu anugerah Lailatul Qadar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan kepada kita ibadat ataupun pahala ganjaran seperti mana min khairin min alfisah, khairin min alfisah, sesungguhnya lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu lebih kurang 83 tahun 4 bulan iman ibadat. Mohon kepada Allah, Allah bagi kepada kita anugerah Lailatul Qadar. Dan tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar ataupun tanda-tanda Allah ampunkan segala dosanya, Allah bebaskan daripada api neraka, perwatakannya ataupun ibadahnya ataupun sifatnya berbeza sebelum Ramadan dan juga selepas Ramadan. Sekiranya sebelum Ramadan kita masuk dalam bulan Ramadan, kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampun dosa kita, Allah bebaskan kita daripada api neraka, Allah bagi kita kurniaan ganjaran pahala Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, anugerah ibadat 1000 bulan. Dan saya apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, dan saya perwatakan kita, ibadah kita akan lebih baik berbanding sebelum. Itu tanda-tanda, ciri-ciri. Begitu juga sama orang pergi haji, pergi umrah. Apa tanda-tanda haji yang mabrur? Sebelum dan selepasnya ada berbeza. Sekiranya sebelum daripada kita pergi haji atau umrah tu, sifat kita kurang, ibadah pun malas, dan nak baca Quran pun malas, nak ibadat pun malas, nak sembahyang jemaah pun malas, nak belajar ilmu pun malas. Tapi selepas kita balik daripada umrah ataupun lepas kita balik daripada haji itu, akan ada perubahan yang drastik. Segala perkara kebaikan kita akan jadi minat, kita akan jadi lazat untuk buat. Sembahyang berjemaahnya, dengan belajar ilmunya, dengan berzikir, dengan berselawat dan sebagainya, kan? Maka itulah tanda-tanda haji yang mabrur. Haji yang mabrur laisa lahu min jazaa illa jannah. Orang yang dapat haji mabrur tidak ada ganjaran lain melainkan syurga. Dia orang yang haji mabrur ni, dia masuk syurga tanpa hisab, melintas di tiang sirat sepantas kilat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita malam Lailatul ataupun anugerah Lailatul Qadar. Allah terima segala amal ibadah kita dalam bulan Ramadan yang berkat ni. Dan kemudian apabila selesai daripada bulan Ramadan, Allah ambil nyawa kita dalam keadaan iman yang sempurna dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna bil Islam qa'iman, Allahumma ihfazna bil Islam qa'idan, Allahumma ihfazna bil Islam raqidan wa la tusmit bil 'adwan wa la hasidan. Allahumma rzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa 'afiyatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ar-rahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ar-rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal wala wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karmi wa fawwidu amri ila Allah innaka basirun bil 'ibad. Allahumma rzuqna muttaba'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, 'amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'udzu bika minan nar. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna ila akhir Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan dan sampaikan kami hingga ke akhir bulan Ramadan. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, kurniakan kepada kami anugerah ganjaran Lailatul Qadar
pada tahun ini dan juga pada tiap-tiap tahun ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu minkum taqabbal ya karim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر والإنسان في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.